Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada banyak version cerita tentang DNAA Ahmad Zahid Hamidi. DNAA itu bermaksud dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi Ahmad Zahid Hamidi telah dilepaskan tapi dia belum lagi dibebaskan. Oleh kerana mahkamah tidak membuat keputusan adakah Ahmad Zahid ni bersalah atau tidak bersalah. Ringkas cerita, the court tidak cakap apa-apa. Oleh kerana bukan mahkamah yang bebaskan Zahid. Macam kes Muhyiddin Yassin lain. Kes Muhyiddin Yassin, mahkamah yang telah membebaskan Muhyiddin. Oleh kerana charge tu defektif. Charge tu cacat. Apabila charge cacat dan tidak ada bahan bukti, there's no evidence bahawasanya Muhyiddin telah melakukan jenayah, maka mahkamah tolak charge tersebut. So Muhyiddin punya kes, mahkamah yang lepaskan dia ataupun bebaskan dia. Bukan saja lepaskan, bebaskan dia. Tapi kes Zahid ni, mahkamah tidak campur tangan. Ini bukan keputusan mahkamah. Mahkamah tak boleh buat apa-apa. Hakim tak boleh campur tangan oleh kerana keputusan atau tindakan untuk melepaskan Zahid ialah DPP, Timbalan Pendakwa Raya, yang diletak di bawah pejabat Peguam Negara, AGC, Attorney General's Chambers. So sekarang ni either DPP buat keputusan ataupun Attorney General, Peguam Negara buat keputusan, ataupun ada orang lagi atas dari Peguam Negara yang telah buat keputusan. Itu tidak didedah. So, the point is now, ada banyak versi, banyak version cerita. Satu cerita kata, ini tindakan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, oleh kerana Anwar telah buat deal dengan Zahid, iaitu kalau Zahid bawa 30 ahli parlimen barisan untuk menyokong kerajaan dan menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri, maka Anwar akan bebaskan Zahid. Itu satu version. Tapi Anwar menafih. Anwar kata dia tak kena mengena, dia tak kait langsung dengan okey. The other story is kata yang dia orang duk cerita, dia kata ini keputusan mahkamah. Itu bohong, bukan keputusan mahkamah. Nombor 3, mereka kata oleh kerana SPRM tak habis siasat kes ni. Dan SPRM pun telah umum 2 hari dulu bahawasanya siasatan terhadap Zahid masih berjalan. Tak komplit, tak tamat. So, kalau siasatan masih berjalan, siasatan tidak tamat lagi. Sebab apa dia orang tergesa-gesa charge Zahid? Tahun 2018. And then, sekarang ni, 2018 sampai sekarang, sudah 5 tahun. 5 tahun selepas Zahid di-charge, masih tak selesai siasatan. 5 tahun. Siasatan masih berjalan. So, apa lagi yang perlu siasat? Mana bukti tak lengkap ke? Atau ada lagi banyak rasuah? Dari yang 47 kes ni, mungkin 47 kes ni sebahagian saja. Mungkin ada lagi 100 kes rasuah terhadap Zahid. Oleh kerana tu, kalau setakat 47 charge atau 47 jenayah, surely lah maknanya takkanlah siasatan tak habis. Dah 5 tahun. And also 5 tahun, bukan 5 tahun semenjak siasatan start, 5 tahun semenjak perbicaraan start. And you are still investigating after 5 years. Trial ini berjalan begitu lama. So, something is not right lah. Maknanya, kalau dia masih siasat kes 47 charge tersebut, how come 5 years ataupun ada lagi banyak? Mungkin ada 147, bukan 47. Dan SPRM tak habis siasat lagi. Kita tak tahu. Sebab SPRM cuma kata, belum habis siasat. Okay. So, we got so many version. Nombor 1, Perdana Menteri punya tindakan. Dia kata tak. Nombor 2, dia kata keputusan mahkamah. Juga tidak. Nothing to do dengan mahkamah. Nombor 3, dia kata oleh kerana siasatan
tak complete, tak selesai. Kalau siasatan tak selesai, sebab apa charge 5 tahun dulu? Dan sebab apa 5 tahun masih tak siasat? And ada ke siasatan terhadap 47 kes atau ada lagi 100 kes? Daripada ni, so 147. So, dia orang kena jelas lah, tak jelas benda tu. So, the common belief lah, maknanya apa yang orang lebih percaya ialah benda ni deal. Benda ni deal. And mengikut cerita yang saya dapat dari dalam lah, ya. This is from inside. Dalam AGC tu ada beratus tu lawyer di dalam situ, beratus, bukan seorang dua. They got 100 over lawyers in the AGC. So dalam banyak-banyak tu ada yang tak puas hati. In fact, saya dengar kata AGC ni separuh lawyer tak puas hati. Out of the 100 over tu, dia kata 100 lebih tu, separuh dia tak puas hati dengan perjalanan AGC. In fact, ramai yang di dalam AGC tu, dia orang support Peguam Negara Idrus Harun. Dia rasa Idrus Harun ni, Peguam Negara ni, actually quite gentleman tau. Quite a gentleman Idrus Harun ni. Dan dia orang kata ni, Idrus Harun ni professional. Dia buat kerja, dia ikut dia punya lunas undang-undang, he follow the law, he follow the SOP, procedure, dia tak langkah, dia tak ambil shortcut. Ini Idrus. Itu pasal UMNO ni tak puas hati dengan Idrus. Idrus ni lurus. Kalau you suruh dia jalan depan, and then kalau ada dinding, dia langgar dinding. Dia bukan macam orang politik, dia tahu zigzag, avoid, tak ada. So, dia ni kata lurus sangat. Lurus sangat maknanya kalau dia kata you go from point A to point B, dia akan pergi walaupun ada dinding, ada apa, dia tak kisah. So, this is Idrus Harun punya style. Professional dan lurus. Susah nak beli. You cannot buy him. You tak boleh pergi maknanya bagi duit nak suruh settle case. It won't happen. Bukan dengan Idrus Harun. AG dulu lain. AG dulu, janganlah dia kata duit, you bawa betina pun dia kebas. This before lah, tak payah sebut yang mana satu. Dia ada banyak dulu, AG dulu. The first AG was my classmate's father, Tan Sri Kadir. Tan Sri Kadir tu AG yang pertama dulu. Dia punya anak tu classmate saya dulu dekat sekolah VI. Lepas tu dia jadi law minister. Dulu lain. Dulu AG lurus. Lurus gila lah maknanya. But now, kecuali yang baru ni Idrus Harun ni, yang dah latest ni tak tahulah. Yang baru lantik ni, Solicitor General, naik pangkat, angkat jadi AG ni, baru ni, yesterday ni. Tak tahulah dia ni bengkok ke, lurus ke, kita tengoklah, ya. Tapi kebanyakan yang kebelakangan ni, sebelum Idrus tu, AG semua bengkok. Bagi betina dia kebas, bagi apa kebas, tak usah kata bagi duit apa. So, they're terrible people actually. Very terrible people. Anyhow, this AG ni, Idrus Harun ni, when I say this AG, maksudnya yang sebelum ni lah, Idrus Harun ni lurus gila. UMNO benci dia. Lama dah UMNO nak buang dia. Lama dah. Tapi problem ni, he got contract. Jadi, bila dia ada contract tu, in fact, dia sanggup. Kalau nak batal contract, batal lah. Tak ada hal. Last year lagi dia nak pergi actually. Yang sebenarnya, tahun lepas dah dia nak pergi. Tapi dia orang, ialah masa ni Ismail Sabri Perdana Menteri lagi, in fact. UMNO was pushing untuk nak buang Idrus tu, buang AG tu. Tapi Ismail Sabri tidak buang dia. Kalau ikut UMNO tu, tahun lepas, setahun dulu dah. Idrus ni dah habis dah, setahun dulu. Tapi Ismail Sabri tak jahat lah. Dia tak mau buang AG tu oleh kerana semata-mata kerana UMNO not happy. Pasal tu UMNO marah dengan Ismail Sabri. Satulah, dia ada banyak sebab. Satu sebab UMNO ni yang tengok macam Lokman Adam tu, dia hentam Ismail Sabri gila-gila. Lokman dia hentam Ismail Sabri. Sebab Ismail Sabri tak mau pecat Idrus. Ismail Sabri tak mau ikut kehendak UMNO. Sebab tu orang macam Lokman dan ramai lagi duk hentam Ismail Sabri. They want Ismail Sabri buang Idrus so that dia orang boleh selesai kes Zaid dan kes Najib. Kes Najib dengan kes Zaid ni tak boleh selesai selagi Idrus ada di situ. This is the problem.
So, kalau nak ikut, diorang nak, nak gugurkan kes Zaid ni, lama dah. Awal tahun lagi. Awal tahun. Ini kalau nak kira ni dah 8 bulan, 9 bulan terlewat dah. Kalau nak kira ni. 8-9 months late. So, diorang nak gugurkan kes Zaid ni, tapi Idrus Harun tak sanggup. Sebab, kalau ikut undang-undang, there's no reason untuk gugurkan kes. Sebab apa? Okey, kes ni dah bawa ke mahkamah. Okey? Zaid telah dibicarakan. Dan, hakim telah beritahu memang ada kes prima facie. Bermaknanya, berdasar kepada bukti, berdasar kepada hujah, ada kes. There is a case against Zaid. So, bukan macam Muhyiddin. Muhyiddin, hakim tendang kes tu keluar. Hakim kata tidak ada kes. So, kes Muhyiddin ni digugurkan. Tapi kes Zaid ni selepas 2 tahun. 2 tahun tau. Bukan maknanya seminggu 2 je. Tak. 2 tahun dia orang duduk bincang, kaji. Selepas 2 tahun hakim kata ada kes. So continue lah, maknanya Zaid perlu bela diri prima facie. So tidak ada sebab, kalau ikut undang-undang lah, kalau ikut politik lain lah, kalau ikut undang-undang tidak ada sebab kes terhadap Zaid ni boleh digugur. But this is not an undang-undang issue, this is a political issue. Dia berdasar kepada tindakan politik, bukan kepada tindakan undang-undang. So, problem is, Idrus ni, dia tak mau play ball. Dia tak mau kau-tau. Dia kata, kalau awak tak puas hati dengan aku, buanglah. Sack me. Singkir aku. Tapi aku tidak akan tunduk kepada kehendak orang politik semata-mata kerana nak pelihara kedudukan aku. I'm not here to protect my position. I'm not here to protect my job. Kalau awak nak suruh saya langgar prosedur atau langgar undang-undang, saya tak sanggup. Kalau awak not happy, buang saya. Pecat saya. Tak ada hal. So, dia orang takut. Dia orang takut nak pecat. Jadi, dia orang tunggu hingga habis kontrak. Bila habis kontrak, dia orang tak sambung. Dia orang tak sambung. Dia lantik peguam negara baru. New AG ambil alih. So, dia orang tak berani nak tamat kontrak. Dia tunggu sampai dah kawan kita ni dah bersara, dan sebelum bersara tu dia pergi cuti dululah. Biasalah tu. Before you retire, you go 1 month ke 2 months leave. Misalan kan. Kadang-kadang dia orang around the world apa semua. So, selepas Idrus Harun ni, peguam negara ni pension, terus dia bawa kes ni ke mahkamah. Dia beritahu hakim, dia orang nak lepaskan Zaid tanpa dibebas. DNAA, discharge not amounting to acquittal. Dia orang tak boleh nak acquit. Kalau dia nak acquit, dia orang nak bebas, maknanya perbicaraan kena continue. Kena sambung perbicaraan. Mungkin lagi setahun, mungkin lagi 2 tahun. Ataupun kata 6 bulan sekalipun. So, perbicaraan ni perlu berjalan hingga tamat. And then, judge kena buat keputusan. What happen kalau selepas kes ni tamat? Katalah 6 bulan lagi ya. Kes ni tamat. Bila kes ni tamat, hakim memberi keputusan bahawasanya selepas dah 5 tahun dengar kes ni, macam-macam hujah, macam-macam bukti, macam-macam statement, kenyataan dari saksi, dan judge ni, hakim ni berpendapat Zaid bersalah. Zaid's guilty. Zaid masuk jail berapa belas tahun pula, So, they cannot take the risk. They cannot take the risk yang judge ni, sebab judge ni, Colin ni, dia pun lebih lurus daripada AG. Colin ni. Saya kenal sangatlah judge ni. Judge ni dulu, Colin ni, dia lawyer saya dulu. Yang sebenarnya, he was my lawyer. Lama lah kita cerita ni, lama dulu. Dia kerja dekat law firm. So, and this fella very straight. Kadang-kadang you joke dengan dia, dia pun tak tahu yang you joke. When you joke with him, ini masa dia lawyer lah, masa judge saya taklah joke dengan dia. When you joke with him, dia ambil serius tau. Dia kata, oh, is it? Allah, mak. Dia kata, no lah, I'm joking only lah. Dia ni mana joke pun dia ambil serius tau. Dia lurus sampai. So, you don't joke with him lah.
Kalau you joke with him, nanti semua you cakap tu dia ambil serious. He's a very serious person. So, maknanya, and dia no nonsense lah. Colin ni no nonsense lah, I tell you. Jangan nak cuba, nak kecek dia, nak pujuk dia, nak rasuah dia. Forget it. Cannot be done. So they know dangerous kalau perbicaraan, unless dia buang Colin ataupun mungkin kata okay dia transfer Colin ke Supreme Court misalnya, Federal Court. So kalau dia transfer Colin and then dia ganti dengan judge barulah. Naikkan pangkat Colin, tukar judge. So maknanya yang akan mendengar kes Zaid ni hakim barulah, bukan hakim lama. Tapi itu pun tak ada garanti, because hakim baru tidak semesti boleh kita beli. Atau hakim baru ni yang mengganti Colin ni bengkok, not sure. So that's a problem. So sekarang ni dia orang ambil selamat, maknanya kalau nak try to equate, you kena terus dengan perbicaraan sampai tamat. So lebih baik dia just tangguh ataupun wakaf perbicaraan, tak perlu continue. Jadi risiko yang mungkin Zaid didapati bersalah tu is gone. But the most important thing is Anwar sudah janji dia akan bebaskan Zaid. Ini the deal. You bring 30 ahli parlimen menyokong saya, menyokong Pakatan Harapan bentuk kerajaan, menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan balasan dia Zaid akan dibebaskan. Tapi Lim Kit Siang campur tangan. Lim Kit Siang tak setuju. Lim Kit Siang kata, kalau awak bebaskan Zaid, the repercussion is very serious. DAP will get a backlash daripada middle ground, the Malay middle ground, and also the Chinese. Chinese akan maki DAP kau-kau. So, tak boleh. Ini akan mencederakan DAP. Itu satu sebab. Satu sebab lagi, kalau kita bebaskan Zaid, Zaid tidak ada lagi kes. What happen kalau dia bawa barisan keluar? Dia pergi join perikatan misalan. Sebab dia nampak UMNO di dalam di dalam pakatan, dia orang tidak dapat sokongan Melayu. Lagi lama lagi merosot, UMNO punya sokongan Melayu menurun. Selagi lama dia duduk dalam kerajaan yang dimilik oleh DAP, because jangan lupa DAP kerusi yang terbanyak. Walaupun you kata, Perdana Menteri ni datang dari PKR, bukan dari DAP. Yes. Tapi Perdana Menteri dari PKR, iaitu Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri kerana DAP. Tanpa DAP, Anwar tak jadi Perdana Menteri. Simple. So, Anwar is DAP's Prime Minister, not PKR Prime Minister. PKR tak cukup kerusi nak buat Anwar jadi Perdana Menteri. So, Anwar is DAP's Prime Minister. So, lagi lama UMNO duduk di dalam gabungan kerajaan, lagi lama sokongan orang Melayu terhadap UMNO akan menurun. So, kalau UMNO nak selamat, dia kena tinggalkan Pakatan Harapan. Dia kena pergi either duduk bebas, neutral, ataupun join perikatan. Di antara dua tu. Tapi duduk dalam pakatan akan harakiri. Ini kes bunuh diri ni. So, if UMNO decides to leave pakatan, either become bebas ataupun join Perikatan Nasional, di mana mereka boleh dapat balik sokongan Melayu. So, kerajaan pakatan collapse. Sabah Sarawak juga akan pergi. After barisan keluar, Sabah Sarawak ikut, kerajaan Anwar collapse. Jadi, untuk make sure yang kerajaan Anwar ni tidak tumbang, mereka kena ikat Zaid. Mereka ikat Zaid dengan beri dia, kelepasan dari charge tapi tidak ada kebebasan. Jadi dia cuma dilepaskan tapi tidak dibebaskan. Jadi kalau Zaid ni ada cita-cita nak bawa UMNO keluar dari kerajaan, dia boleh habiskan Zaid. They can finish Zaid off because case dia ni masih terbuka, tergantung. They can still go for Zaid. So Lim Kit Siang punya plan is we have to control Zaid, ikat dia kuat-kuat. So kalau dia nak lari, kita cekik dia. He cannot run away. So maknanya UMNO akan
kekal di dalam Perikatan Nasional, dan ini pun akan menyebabkan UMNO akan mati. Bagi Lim Kit Siang, kalau UMNO duduk di dalam di dalam Pakatan Harapan, dia tak boleh duduk dalam perikatan. Lebih baik kita kunci UMNO dalam pakatan daripada kita bebaskan UMNO untuk join perikatan. Itu lagi teruk. Tapi kalau UMNO join, duduk dalam pakatan, UMNO tidak ada sokongan Melayu, tak apa. Akhirnya UMNO mati. So either UMNO terperangkap di dalam pakatan macam sekarang, ataupun UMNO mati dalam pakatan. Either way, it doesn't matter. Bagi Kit Siang, dia terperangkap ke, dia mati ke, asalkan UMNO tidak jadi kuat kembali, dan UMNO tidak akan masuk keluar pakatan and masuk perikatan. That what is very important. So matlamat Kit Siang, kuncikan UMNO atau matikan UMNO. Dan mereka buat ni dengan melepaskan Zahid melalui DNAA, tapi dilepaskan tanpa dibebaskan. That is the real story. So yang kata keputusan mahkamah, ini campur tangan Anwar Ibrahim, itu semua ngarut lah. The real story is Lim Kit Siang nak kunci Zahid supaya Zahid tidak bebas. That is the real story. Assalamualaikum. Salam sejahtera.